Istimewa perbincangan menarik di MHI, Selasa 20 September. Korea Selatan, Pakistan dan Itali antara negara yang dilanda banjir besar pada tahun ini disebabkan perubahan iklim tidak menentu. Jika berlaku cabaran dalam perubahan iklim dunia, adakah Malaysia sudah bersedia? Dan akhir sekali, penyanyi yang popular dengan lagu Biar Betul, Biar Betul-Betul. Nostalgia seni bersama kumpulan Akar. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah, kita kembali ke udara bersama-sama dengan anda untuk hari ini, 20 hari bulan September 2022. Diam tak diam dah hari Selasa dah. Lebih kurang 10 hari lagi meniti hari-hari terakhir kita untuk bulan September. Jadi pastinya pelbagai perkongsian hari ini. Haziq? Ya, betul. Kalau tengoklah bulan September ni ada pelbagai suka dan duka. Ada pelbagai cerita yang berlaku. Hari ini sebenarnya pun ada banyak cerita-cerita mengenai dunia yang kita nak bawa kepada anda, lagi-lagi dengan perubahan iklim apa yang berlaku dekat cuaca seluruh Malaysia, seluruh dunia sekarang ini. Tapi sebelum itu, kita nak bagi tahu kepada anda, semalam telah berlakunya pengebumian Ratu Elizabeth. Betul, kita mungkin nak buka dengan sedikit perkongsian pengebumian Ratu Elizabeth yang telah pun dikatakan berakhirnya hari berkabung selama 10 hari, di mana semalam merupakan hari ke-11. Jadi kerana Ratu Elizabeth kedua diletakkan di makam diraja Istana Windsor pada hari ini, lokasi rehat terakhir ya sebelum dikebumikan dalam istiadat yang dihadiri barisan pemimpin dunia dan orang awam yang membanjiri jalanan bagi penghormatan terakhir. Kira-kira 500 presiden, Perdana Menteri, keluarga diraja dari luar negara, orang kenamaan termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Syarikat juga turut berada di sana. Keseluruhan tetamu ada lebih kurang 2,000 orang. Dan kalau tengok dekat gereja kecil St. George dekat Istana Windsor, di mana ada kira-kira 800 tetamu yang ada upacara pengebumian tersebut. Dan upacara semalam diakhiri dengan simbol kuasa dan pemerintahan raja, iaitu mahkota, orb dan tongkat baginda dikeluarkan dari keranda dan diletakkan di atas di atas altar. Kalau kita tengok, inilah upacara tersebut semalam dengan tiupan bagpipe. Dan kalau kita lihat berarak menuju ke gereja, dan ini adalah upacara yang disiarkan secara langsung sebenarnya semalam. Ya, katanya ratusan juga channel ataupun siaran yang mengambil streaman langsung upacara pengebumian Ratu Queen Elizabeth kita. Dan apa yang dikabarkan di sini juga, di bangunan yang sama, gambar baginda pernah dirakamkan ketika sedang berkabung secara bersendirian ketika pemergian Putera Philip pada musim pandemik. Ini dah 70 tahun sebagai seorang ratu, bersilih ganti 15 orang Perdana Menteri sepanjang kepimpinan ataupun kedaulatan yang dipegang oleh mendiang ratu. Dan berakhirnya satu era yang pastinya menjadi kesedihan buat seluruh dunia, rakyat seluruh dunia. Era yang sangat panjang sebenarnya 70 tahun, dan ini adalah King Charles yang menggantikan baginda. Bermulalah tugas sebagai seorang raja untuk Raja Charles pada usia 73 tahun. Pastinya begitu mencabar dan ramai yang menantikan era yang akan datang ini. Itu sedikit perkongsian kita pada pagi di Malaysia hari ini. Pastinya di sosial media dan sebagainya anda mengetahui perkembangan lanjut berkaitan dengan proses, penuh dengan protokol dan sebagainya. Selain daripada itu, kami di MHI juga nak kongsikan tentang satu perkara yang pastinya menjadi fenomena seluruh dunia, iaitu perubahan cuaca iklim yang begitu ekstrim, menyebabkan beberapa negara mengalami fenomena seperti taufan, banjir yang besar dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok banjir pun dekat Malaysia, kalau kita imbas kembali, akhir tahun lepas adalah satu banjir yang sangat-sangat mengejutkan yang berlaku dekat Malaysia, dekat wilayah Persekutuan, dekat Selangor, dan dijangka pula tahun ini akan berlaku sekali lagi banjir besar. Itu perubahan iklim yang berlaku, dan kalau kita tengok kesan kemusnahan tersebut memang memberikan satu wake up call, trauma kepada seluruh rakyat Malaysia. Persoalannya di sini, bersediakah kita untuk menghadapi keadaan itu yang dikabarkan bakal berlakunya banjir besar pada November? Tapi untuk kita mulakan perbincangan kita, ayo sama-sama kita saksikan rangkuman berkaitan dengan perubahan cuaca dunia dan bencana banjir. Sama-sama kita saksikan. Jom.
Sejak kebelakangan ini, negara mengalami cuaca yang tidak menentu, kadang-kala panas terik ketika tengah hari dan tiba-tiba hujan lebat pada waktu petang. Menurut ramalan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, negara dijangka akan mengalami banjir akibat hujan lebat pada penghujung November nanti. Kebiasaannya, apabila fasa peralihan monsun timur laut yang berlaku pada pertengahan November, negeri-negeri pantai timur berisiko untuk mengalami banjir. Tetapi pada akhir Disember tahun lalu, Lembah Kelang yang biasanya hanya mengalami banjir kilat turut menerima kesan yang teruk dengan taburan hujan luar biasa. Akibatnya, banjir besar berlaku terutamanya di Taman Seri Muda Shah Alam, Kuala Langat dan Hulu Langat Selangor sehingga puluhan nyawa terkorban dan bantuan lewat tiba. Bukan setakat di Malaysia, tahun ini juga banjir terburuk direkodkan berlaku di Seoul, Korea Selatan dalam tempoh 80 tahun. Manakala pada Ogos lalu, Pakistan turut mengalami banjir terburuk dalam sejarah mereka sehingga ribuan nyawa terkorban. Banjir dikatakan berpunca daripada perubahan iklim, hujan monsun dan pencairan glasier sehingga diisytiharkan darurat bencana. Pada Jumaat lalu, lebih 10 orang maut akibat banjir di wilayah tengah Itali, Marche. Puncanya dikatakan perubahan iklim yang sukar untuk diramal. Persoalannya, adakah negara kita sudah cukup bersedia menghadapi sebarang risiko bencana seperti banjir yang disebabkan perubahan iklim yang tidak menentu ini? Ya, itu adalah satu VT di mana kita sendiri nak tanya kepada anda. Adakah anda dah bersedia dengan bencana yang mungkin bakal berlaku? Bukan setakat di Malaysia. Kalau kita tengok banjir turut berlaku di Korea, di Pakistan, Itali pun. Dan baru-baru ini berlaku satu taufan di Jepun. Okey, kesiapsiagaan negara kita untuk menghadapi situasi banjir ataupun fenomena. Kita mulakan dengan keadaan cuaca di Malaysia seperti biasa. Sambil-sambil kita nak bercerita tentang perubahan iklim, anda dapat saksikan rata-rata hujan ribut peti di beberapa kawasan, termasuklah seluruh semenanjung Malaysia sebenarnya, kecuali di wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Ya, tapi itulah dia. Ini hanya ramalan kaji cuaca, kan? Dan kalau kita nak dapatkan soal lebih lanjut bagaimana, kenapa perubahan iklim ni berlaku dan bersediakah kita untuk menghadapi perubahan iklim ini? Jadi kita bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia iaitu Encik Muhammad Helmi Abdullah. Assalamualaikum Encik Helmi. Waalaikumsalam Haziq dan Anim. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga bersama dengan kami secara maya kita bawakan untuk penonton-penonton. Pastinya penonton-penonton nak tahu bagaimana kesiapsiagaan kita, tapi kita nak mulakan faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca iklim yang begitu ekstrim terutama sekali di Malaysia ini. Silakan. Sebelum tu mungkin saya nak buat sedikit pembetulan lah. Saya tengok tadi ada Kerajaan Akhbar yang mengatakan Malaysia meramal banjir besar pada penghujung November ya. Sebenarnya itu adalah satu kekeliruan. Pihak kami tak meramalkan dan memang kita pun tak boleh ramal ya bila banjir besar ini berlaku. Jadi itu ada sedikit mungkin kekeliruan di situ. Biarpun kami tak menolak sebenarnya kemungkinan banjir besar itu boleh berlaku, tapi kita tak boleh meramalkan lebih awal lah. Dan untuk tentang ketidaktentuan cuaca yang kita alami sekarang ni, sebenarnya kita masih lagi mengalami apa yang dikenal sebagai monsun barat daya, musim monsun barat daya. Dan biasanya mungkin orang yang biasa alami ialah monsun barat daya ini biasanya kering kan, cuacanya agak kering, panas dan ada kalanya jerebu boleh kita alami, khususnya yang mungkin daripada atau dari negara seberang kita. Tapi pada tahun ini kita tengok berbeza. Sebenarnya sejak 2020 lagi dah 3 tahun kita tak mengalami keadaan cuaca kering seperti yang musim barat daya yang biasalah. Jadi fenomena ini ialah disebabkan musim barat daya yang kita alami ini adalah pada fasa yang lemah ataupun kita kenali sebagai monsun barat daya yang melemah, dan bahasa Inggerisnya ialah monsoon break lah. Jadi bila ia aktif, monsun barat daya aktif, keadaan cuaca ini adalah kering, kurang taburan hujan dan suhu boleh meningkat, suhu panas boleh meningkat, dan ada kalanya berlakulah di setengah tempat tu masalah di segi masalah air. Itu adalah yang biasa. Mungkin ada juga jerebu sempat yang berlaku. Jadi sekarang ni musim barat daya kita adalah agak lembap lah.
seperti yang berlaku pada tahun 2020, 2021 pun begitu. La Nina sebenarnya, La Nina ni satu faktor skala global yang mempengaruhi cuaca di negara kita jugalah. Jadi itu semua menyumbang kepada keadaan cuaca kita yang kita lihat sekarang ni hampir saban hari ibu peti berlaku di sana sini, banjir kilat dilaporkan dan sebagainya lah. Faham. Okey, Encik Elmi, kita ada ketidakketentuan cuaca sekarang ini. Kadang-kadang kalau kita tengok pagi, bukan main panas. Tengah hari tu tiba-tiba dah redup nak hujan terus. Dan kalau kita tengok akhir tahun pun, tahun lepas tiba-tiba banjir di Malaysia. Jadi bagaimana dengan persediaan Met Malaysia sendiri dengan jangkaan mengenai ketidaktentuan cuaca selepas ini, lagi-lagi di hujung tahun ni, Cik Elmi? Pihak kami sebenarnya sebelum musim timur laut bermula, pihak kami telah mengadakan beberapa siri taklimat lah kepada agensi-agensi pusat bencana pada peringkat daerah, peringkat negeri dan juga peringkat pusat untuk memaklumkan tentang jangkaan yang kita dapat ni lah, ataupun ramalan monsun timur laut pada tahun ni. Jadi kita telah maklumkan pada semua agensi-agensi pusat bencana untuk mereka bersedia dengan segala kemungkinan yang ada. Seperti saya terangkan tadi, kita tak menolak kemungkinan berlakunya episod hujan lebat yang luar biasa lah. Tapi cuma kita tak boleh ramal lebih awal. Jadi apa yang kita mampu lakukan ialah kita akan keluarkan amaran hujan lebat berterusan tu yang berkaitan dengan luruan monsun ni seawal 3 hari lah sebelum episod hujan lebat itu berlaku. Jadi persediaan lain ialah dari segi kami memantapkan sistem pencerapan kami sudah semestinya dengan penambahan beberapa buah stesen meteorologi radar lagi, dan juga kita mengotomasikan session-session pencerapan hujan untuk mendapatkan data secara masa sebenar. Maknanya yang session-session yang dinaik taraf tu ialah yang konvensional, dinaik taraf kepada yang automatik sepenuhnya lah. Jadi itu antara langkah-langkah yang kami sedang lakukan untuk menghadapi monsun timur laut yang saban tahun berlaku ni lah. Okey, baik. Gesaan kepada rakyat Malaysia, khususnya mereka yang mungkin berada di lokasi-lokasi yang menjadi mencabar ataupun berisiko berhadapan dengan fenomena air pasang besar dan sebagainya yang melibatkan banjir besar berlaku. Mungkin apa yang pihak Met Malaysia sendiri ingin sampaikan kepada mereka di luar sana? Orang ramai yang ingin merancang perjalanan misalnya ataupun berada di kawasan-kawasan yang berisiko untuk dinaiki air, khususnya semasa musim timur laut ni, kena sentiasa peka dengan sebarang amaran yang dikeluarkan oleh Malaysia terutamanya, dan juga amaran banjir yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Jadi dan bersedia untuk berpindah jika keadaan tambah buruk ataupun jika diarahkan oleh pihak kuasa tempatan. Dan juga jangan lupa dapatkan maklumat daripada pelbagai aplikasi kami seperti rakan My Cuaca dan juga laman sesawang kami serta media sosial kami lah. Baik. Terima kasih diucapkan di atas perkongsian kepada Encik Muhammad Ilmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum. Itu dia sedikit perkongsian, dan pastinya kita harapkan dengan penambahbaikan amaran dari Met Malaysia sendiri kepada rakyat Malaysia berkaitan dengan cuaca terkini telah pun dinaik taraf. Kita harapkan agar ini dapat keadaan yang lebih baik lah. Maksudnya kita lebih bersiap sedia dari segenap aspek berbanding dengan fenomena banjir besar pada tahun yang sebelum ini. Ya, mungkin kita boleh jadikan pengajaran lah apa yang berlaku tahun lepas untuk kita dapat tingkatkan untuk tahun ini. Jadi kejap lagi kita nak bawakan kepada anda wakil daripada NADMA untuk cerita mengenai kesiapsiagaan kita untuk hadapi bencana. Ya, kita nak cerita tentang persiapan dan juga keadaan cuaca ni sahaja kan. Kita juga akan bawakan pihak bomba untuk beberapa tips kesiapsiagaan lah, faktor keselamatan yang perlu diambil kira jika situasi ini berlaku. Okey, saya nak pergi ambil diorang kejap. Malaysia hari ini, baik silakan. Ya, saya ambil. Kita jumpa nanti ya. Kita jumpa selepas ini. Ya, kembali bersama MSI pagi ini. Seperti yang Haziq dengan Anim janjikan tadi, kita nak bawakan kepada anda topik mengenai kesiapsiagaan kita menghadapi bencana. Apa yang perlu kita utamakan. Jadi kita bawakan memang orang yang betul-betul
sesuai dengan topik kita hari ini, iaitu Pengarah Seksyen Mitigasi Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana NADMA, iaitu Encik Wan Marhafiz Shah Wan Muhammad Omar. Assalamualaikum Encik Marhafiz. Waalaikumsalam Tuan. Ya, kita tahu sejak Disember tahun lepas, topik yang menjadi bualan rakyat adalah mengenai bencana alam. Lagi-lagi bencana alam yang berlaku secara mengejut tanpa ada persiapan, kesiapsiagaan dari awal, sampaikan bantuan pun kita tak dapat awal kan. Apa ni orang kata? Persediaan tu tiada sebab berlaku secara tiba-tiba. Jadi mungkin Encik Marhafiz akan ceritakan sedikit apa sebenarnya maksud kesiapsiagaan yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia sekarang ini. Baik, terima kasih Tuan. Untuk makluman, kesiapsiagaan ini adalah satu fasa dalam kitaran pengurusan bencana. Baik. Jadi pada mulanya di awal-awal pada keadaan biasa kita akan dalam fasa Bersedia. Persediaan, kemudian mitigasi, kemudian disusuli dengan kesiapsiagaan ataupun persediaan, kemudian tindak balas ketika bencana dan disusuli dengan tindakan pemulihan dan sebagainya lah pasca bencana. Yep. Jadi kesiapsiagaan ini adalah fasa sebelum kita menghadapi bencana yang kita dah jangka, kita boleh jangka seperti monsun timur laut ni. Betul. Jadi saban tahun kita memang mengalami monsun timur laut, tidak terkecuali pada tahun ini. Tambah-tambah lagi pada beberapa tahun ini seperti mana yang Tuan sebutkan tadi, kita telah mengalami di sisi yang lebih lagi bagi bencana ni, iaitu bencana yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Yeah. Jadi itu yang membuatkan bencana yang kita selama ini lalui dalam lebih-lebih lagi masa musim MTL lebih intens. Dia punya keamatan tu, kelebatan hujan kalau kita tengok pada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengeran dan Saliran, misal kata, dia akan describe mungkin depth hujan tu yang dikumpul adalah bersamaan dengan purata bulanan, misal kata, ataupun seminggu hujan turun 2 hari, misal kata. So itu yang lately extra ekstrim dan berlaku dalam lebih pendek durasinya. Okey. Jadi kalau kita tengok situasi ni daripada awal tahun lagi dah mula dah banjir tersebut. Lagi-lagi ada banjir yang berlaku di Baling yang meragut 3 nyawa, dan sudah pastinya daripada situasi ni kita boleh dapat jangkakan bagaimana keadaan monsun timur laut yang bakal berlaku tahun ini. Kita dah masuk bulan 10 ni kan? Betul. Kita sekarang dalam fasa peralihan monsun. Jadi sebagaimana yang Ketua Pengarah Malaysia sebutkan tadi, November dan Disember nanti kita akan mengalami MTL. Jadi dalam musim timur laut ni, kesiapsiagaan dilakukan oleh pelbagai agensi, rakan-rakan strategik NADMA seperti JPS, Met Malaysia, agensi negeri, kerajaan negeri juga, bomba dan sebagainya, agensi responder. Jadi semua pihak boleh membuat persediaan untuk memastikan aset-aset masing-masing berada dalam keadaan baik, ready untuk dideploy, ready untuk mencerap dan sebagainya. Macam MET pun ataupun JPS pun telah membuat persiapan dari segi memastikan stesen-stesen ramalan dan amaran cuaca dan juga banjir boleh berfungsi. Lebih-lebih lagi ini dijalankan sebenarnya setiap tahun sepanjang masa preventive maintenance. Tapi lebih-lebih lagi ketika menjelang MTL, usaha ini dipergiatkan lagi untuk betul-betul make sure stesen-stesen cerapan berfungsi dengan baik. Bukan itu saja Tuan, malah infrastruktur juga. Kalau macam JPS, infrastruktur seperti pintu air, rumah pam, even buat penyelenggaraan ke atas sungai dan juga sistem saliran sungai terlebih-lebih lagi lah. Jadi semua membuat kerja dan menunggu tibanya MTL untuk bertindak untuk meminimalkan impaknya. Tapi apabila ada elemen yang ekstra yang didatangkan oleh climate change, kita kena lebih bersiap siaga untuk expect the unexpected lah. Lebih kurang begitu. Okey, expect the unexpected. Tapi kalau kita nak tengok pemantauan bencana dan juga bantuan yang hadir selepas berlakunya bencana tu, mungkin NADMA dah ada plan
untuk tahun ini untuk menghadapi bencana? Betul. NADMA akan meneruskanlah dasar yang telah ditetapkan sebelum ini dalam bentuk bantuan dan sebagainya. Jadi mekanisme ini adalah sebagaimana biasalah. NADMA ini sebenarnya penyalur peruntukan, tetapi kita memang berharap kepada kerjasama dan juga penilaian oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Jadi setiap kejadian bencana tu diuruskan dulu oleh Jawatankuasa Penilaian Bencana Daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Jadi apabila dia escalate, dia akan pergi ke Jawatankuasa Penilaian Bencana Negeri yang diketuai oleh atau dipengurusikan oleh SUK, Setiausaha Kajian Negeri, dan seterusnya jika dia escalate, dia akan pergi ke Jawatankuasa Bencana Pusat lah. Jadi mekanisme bantuan tu JPBN dan juga JPBD dia akan menerima permohonan daripada mangsa dan sekiranya menepati kriteria dan sebagainya akan dipertimbangkan untuk menerima bantuan. Okey, jadi mungkin Encik Mahfiz boleh share juga antara agensi-agensi yang turut akan ada dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam ni. Dalam setiap jawatankuasa pengurusan bencana akan terdiri daripada urusianya, tapi diketuai, dipengurusikan oleh macam saya sebut tadilah, DO, SUK, dan diurusikan oleh agensi pertahanan awam di negeri masing-masing. Melainkan jika dia escalate kepada JPBP, NADMA akan mempengurusikan JPBP yang di peringkat pusat dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi selain daripada itu, jabatan dan agensi penyelamat seperti bomba, APM, polis dan sebagainya akan berada dalam jawatankuasa juga. Dan selain daripada itu juga tak kurang pentingnya adalah agensi teknikal yang pakar mengenai bencana masing-masing. Jadi untuk MTL ni, agensi teknikal yang terlibat adalah Jabatan Pengairan dan Saliran, MET Malaysia, Meteorologi, Jabatan Perkhidmatan Meteorologi. Basically dua ni lah. Tetapi peranan ini, Tuan, kita kena nak mewar-warkan peranan untuk menghadapi bencana ni adalah peranan segenap lapisan masyarakat. Itu yang saya nak tanya Encik Mahfiz. Berdasarkan tragedi yang berlaku tahun lepas, tragedi banjir yang berlaku yang sangat teruk sebenarnya di Selangor, di Pahang. Jadi mungkin ada pengajaran yang semua orang boleh ambil. Mungkin Encik Mahfiz ada sedikit nasihat, mungkin ada peringatan yang nak diberikan daripada NADMA sendiri untuk penonton MHI. Okey, kita semua memang mengalami dan empati kepada apa yang telah berlaku pada musim timur laut yang lepas. Betul. Namun itu adalah apa yang dah pernah berlaku dan kita ambil iktibar daripada apa yang dah pernah berlaku. Jadi sekarang dengan kesan daripada climate change yang telah merubah pola cuaca, yang telah lebih memberi hujan yang lebih lebat pada durasi yang lebih pendek, kita kena sentiasa bersiap siaga ke semua lapisan masyarakat. Agensi kerajaan juga telah mengambil iktibar dan telah mempertingkatkan latih amal, simulasi dan pelbagai lagi aktiviti menjelang musim MTL dan meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti itu menjelang MTL yang sekarang ni. Lebih-lebih lagi dalam bulan Oktober ni kita akan menjalankan ataupun melancarkan bulan kesiapsiagaan nasional. Yang pada 20 hari bulan ini akan dijalankan di Markas Smart. Jadi ini adalah untuk memupuk kesedaran di kalangan semua supaya kita ambil serius dan kita sama-sama terlibat dalam pengurusan bencana. Jadi orang awam digesa, dirayu untuk mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib, terutama ketika diarahkan untuk berpindah. Itu antara sedikit peringatan sebenarnya yang diberikan oleh Encik Wan Mahfiz. Jadi kita boleh ambil take note lah sebenarnya kan, dan akan diberikan lagi peringatan dan juga info dari semasa ke semasa dari pihak NADMA sendiri untuk kita menghadapi bencana yang monsun timur laut sebenarnya yang bakal berlaku tidak lama lagi. Jadi kita harapkan agar kita dapat bersedia dan kita dapat mendapat maklumat yang tepat dan dapat bersedialah
dengan apa yang bakal berlaku tidak lama lagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Wan Mahafiz Shah Wan Muhammad Omar, Pengarah Seksyen Mitigasi Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana NADMA. Terima kasih Encik Mahafiz, sedikit info yang sangat-sangat berguna sebenarnya untuk penonton MHI. Tapi untuk kita dapatkan lagi pengajaran, kita ada satu paparan untuk kita bawakan kepada anda. Ini mengenai tragedi Lubuk U yang pernah berlaku. Jadi pengajaran apa yang kita boleh ambil? Ayo kita saksikan. Matlamat utama mereka adalah untuk mencari mangsa lemas Muhammad Azhar Azizan pada 26 hingga 30 Jun 2010 di hutan Lipor Lubuk U, Maran Pahang. Tetapi siapa sangka operasi mencari dan menyelamat bertukar menjadi kejadian misteri pada awalnya sehingga 7 ahli menyelamat menemui ajal seorang demi seorang selepas misi selesai. Misteri terlerai apabila kesemua yang maut disahkan terkena melioidosis, iaitu jangkitan tanah tercemar, dan leptospirosis, kuman daripada air kencing tikus. Seorang daripada anggota bomba dan penyelamat Malaysia yang bertugas waktu misi ketika itu ialah Marzuki Isa, 58 tahun. Mengimbau kisah, Marzuki dikehendaki mencari di sekitar kawasan tebing sungai tanpa masuk ke dalam air. Namun, dia tetap perlu bermalam di tepi tebing ketika misi pencarian diteruskan selama 4 hari. Setelah operasi tamat, beberapa anggota yang terlibat dalam operasi tersebut telah mengalami demam. Di antaranya ialah pegawai bomba Muhammad Nur bin Abidin. Beliau telah mengalami demam yang teruk sehingga dimasukkan ke dalam wad, dan hasil daripada pemeriksaan doktor, beliau dijangkiti oleh kuman melioidosis ataupun kuman tanah, dan sehingga menyebabkan kematian. Oleh itu doktor telah memberi pandangan kepada ketua balai dan juga pegawai-pegawai yang terlibat ataupun anggota-anggota yang terlibat dalam operasi tersebut membuat pemeriksaan di hospital-hospital berdekatan sekiranya ada tanda-tanda demam. Setelah selesai dan tamat operasi, saya dan anggota yang terlibat dalam operasi tersebut diarahkan oleh ketua balai saya untuk membuat pemeriksaan kesihatan di Poliklinik Jingka. Sememangnya saya terlibat dalam operasi dan bermalam di lokasi kejadian. Namun keputusan result pemeriksaan kesihatan saya alhamdulillah dalam keadaan baik, sihat dan tidak ada tanda-tanda sebarang jangkitan kuman tanah sehingga hari ini. Mayat mangsa berjaya ditemui selepas 4 hari dilaporkan. Rentetan daripada tragedi yang berlaku, pihak berkuasa turut melihat semula kaedah penyelamatan yang digunakan bagi memastikan keselamatan anggota penyelamat pada masa hadapan. Walaupun sudah lebih 12 tahun tragedi berlaku, adakah rakyat Malaysia mengambil iktibar daripada apa yang terjadi, terutamanya anggota keselamatan dan para sukarelawan yang membantu ketika misi menyelamat agar tiada lagi kes sebegini berlaku? Baik, sedikit laporan berkaitan dengan apa yang terjadi, kisah tragedi di hutan Lipor Lubuk U, Maran pada tahun 2010 yang mengorbankan 7 individu. Kenapa kita bawakan tentang topik ini semula? Kerana kita nak sentuh tentang faktor keselamatan yang perlu diambil kira. Jika fenomena banjir ini berlaku, pastinya ramai yang ingin turun padang untuk membantu. Seperti mana yang kita dapat saksikan situasi sebelum ni kan, sukarelawan, NGO dan sebagainya semua turun bantu. Tapi adakah mereka cakna dengan faktor keselamatan supaya dapat elakkan perkara-perkara seperti tragedi di hutan Lipor Lubuk U itu berlaku ataupun berulang kembali. Jadi individu yang pastinya sangat sesuai untuk kita dapatkan buah fikiran dan juga pandangan. Bersama dengan saya di studio, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba, Datuk Insinyur Teknologis Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Datuk, terima kasih dari Pahang ke sini bersama-sama dengan kami di MHI. Pastinya untuk berkongsi, kalau tadi kita dah tunjukkan sedikit rangkuman apa yang berlaku di tragedi hutan Lipor Lubuk U, sedikitlah pengajaran yang diambil daripada tragedi itu. Baik, terima kasih Anim. Daripada apa yang kita lihat,
pengajarannya adalah daripada tindakan-tindakan yang perlu kita buatlah, sama ada sebelum atau semasa dan juga selepas sesuatu operasi itu dilaksanakan. Baik. Mana di sinilah pentingnya yang kita lihat dari segi pematuhan, dari segi prosedur, SOP yang ditentukan. Dan juga dari segi penguatkuasaan. Mungkin kita ada prosedur, tetapi penguatkuasaan itu adalah penting untuk memastikan setiap anggota kita mematuhi dari segi pematuhan, dari segi prosedur-prosedur dan SOP-SOP yang ditentukan, supaya mereka tidak terdedah kepada bahaya-bahaya yang mungkin wujud. Ya, sekurang-kurangnya risiko untuk terdedah daripada bahaya jangkitan dan sebagainya dapat dikurangkan. Bukan tak ada risiko langsung. Betul. Setiap daripada operasi mencari dan menyelamat ini pastinya ada risiko-risiko tertentu yang dinilai setiapnya sebelum dilakukan misi tersebut. Kalau kita nak katakan tentang keadaan terkini kan, macam kita dapat saksikan mungkin keadaan-keadaan ini memerlukan faktor keselamatan yang tertentu. Apa yang dititik beratkan oleh anggota bomba terutama sekali ataupun mereka yang terlibat dalam misi menyelamat ini? Okey, dalam kita membuat operasi menyelamat, yang paling penting sekali adalah kita, kalau dalam istilah kebombaan itu adalah size up, iaitu tinjauan bagi kawasan-kawasan tersebut. Yang mana kita dari situ kita akan membuat penilaian risiko yang ada. Apakah bahaya-bahaya yang wujud, risiko yang wujud. Bila kita dah tahu, barulah kita boleh mengaturkan strategi untuk menjalankan operasi kebombaan itu sendiri berdasarkan tinjauan yang dibuat. Mana adalah langkah-langkah keselamatan yang kita perlu patuhi daripada risiko-risiko yang dihadapi. Ya, adakah ini juga perlu diketahui umum ataupun mereka yang menjadi sukarelawan NGO yang nak turun padang juga dalam membantu? Kadang-kadang mereka ada niat yang baik tapi matlamat itu tidak menghalalkan cara pastinya. Ada proses-proses ataupun prosedur tertentu yang mungkin nak juga dikongsikan bersama dengan kita supaya kita lebih faham, ada ilmu untuk misi menyelamat ini. Okey, ini memanglah kalau kita mengharapkan kalau bila berlaku satu-satu bencana, dah tentulah memang kita macam mana Hanim cakap tadi, ramai NGO, orang-orang kampung dan sebagainya yang nak membantu jabatan ataupun agensi-agensi penyelamat. Tapi mereka perlu aware yang mana apabila berlakunya satu-satu bencana itu, ada pelbagai risiko dan bahaya yang wujud. Jadi ini adalah penting apabila mereka nak membantu, terlebih dahulu mereka melaporkan diri dengan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri ataupun daerah ataupun agensi-agensi penyelamat yang ada. That mean dia bergabung bersekali. Jadi di situlah mungkin dari segi keselamatan, dari mana akan terkawal. Kalau dia buat bersendirian pergi menyelamat, mungkin dia akan terdedah. Sebab kita tak tahu, mungkin berlakunya air pusar, arus yang deras, halangan di dalam, kalau banjir di perumahan, halangan-halangan yang di dalam air yang kita tak tahu, yang mungkin mereka terlanggar dan menyebabkan buat mereka terbalik dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau boleh, semua NGO ni dia melaporkan diri dengan agensi penyelamat atau pengurusan bencana negeri atau daerah supaya kita aware yang dia ni ada kehadiran mereka di tempat kejadian. Sebab ada pengalaman juga saya mengikuti mereka yang NGO dan sukarelawan ni turun membantu mereka mangsa banjir yang begitu kritikal pada proses membersih. Kan lepas air dah surut, proses membersih itu sebenarnya agak bahaya kalau kita tak berhati-hati, macam-macam yang kita jumpa dan sebagainya. Tapi masih lagi kita turun, kadang-kadang ada yang tak aware dengan pemakaian lah yang paling ringkasnya, kasut, boot dan sebagainya. Komen Datuk sendiri bagaimana? Yang inilah kita mengharapkan apabila mereka membuat pasca banjir atau pasca bencana ni, perlu menggunakan atau memakai pemakaian PPE yang bersesuaian dengan keadaan supaya mereka ini terhindar daripada macam contoh kita tengok awal tadi kuman tanah lah dan macam-macam. Kemudian yang paling penting sekali selain daripada pemakaian PPE yang sesuai, mana bila selepas operasi atau tindakan yang dibuat, mana mereka perlu membersihkan diri sebaik yang mungkin. Yang ini tak semestinya kuman tanah dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita negara kita menghadapi masalah COVID, betul. kita terdedah juga dengan penyakit-penyakit COVID-19 ini. Jadi mungkin kita tak tahu mangsa yang kita selamatkan itu adalah merupakan penyakit membawa penyakit COVID ini. Jadi sebab itu setiap kali
yang paling penting PPE dan juga membersihkan diri selepas operasi dilaksanakan. Langkah berjaga-jaga kan, kita mengelakkan daripada situasi itu berlaku lebih baguslah daripada kita nak merawat, nak menjalani situasi kesihatan dan sebagainya. Okey, disebabkan Datuk datang dari Pahang juga, kita mengetahui kalau banjir di Pahang tu hampir seluruh kawasan Pahang tu akan terlibat. Bermula macam kawasan banjir yang lalu tu bermula dengan kawasan Raub, lepas tu Bentong dan kemudian Kuantan, semualah kita nampak beberapa sedikit sangatlah peratusan yang tak terkena banjir ataupun fenomena banjir. Jadi bagaimana sekarang ini mungkin dapatan yang terkini keadaan kawasan di Pahang? Okey, kalau kita tengok keadaan sekarang ni, hujan tidak menentu. Hujan tidak menentu, tetapi kita telah mengambil proaktif dari segi tindakan, yang mana apabila berlakunya hujan yang lebat dalam jangka masa yang panjang, mana pegawai-pegawai bomba ini akan bergerak keluar daripada stesen mereka lah atau daripada balai mereka tanpa menunggu call. Mana kita akan buat pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak berlakunya banjir, ataupun kalau berlakunya banjir, tindakan segera boleh diambil untuk membuat kerja-kerja penyelamat. Kalau dulu betul lah kita tunggu call dan sebagainya, tapi kali ini disebabkan keadaan kita dah aware bila berlaku hujan yang lebat ni, adanya berlakunya banjir kilat. Betul. Itu yang dirisaukan kan? Itu yang dirisaukan. Sebab kejadian kebakaran boleh berlaku juga jika mungkin keadaan wiring dan sebagainya kan, yang berpunca daripada situasi-situasi tersebut boleh berlaku keadaan lain pula. Itu yang kita nak elakkan. Itu yang dalam masa yang sama, mana ada juga kita bersiap siaga untuk menghadapi keadaan-keadaan yang lain lah. Macam Anin cakap, kebakaran, mungkin berlakunya lemas, mungkin berlakunya kemalangan dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama kita akan bertindak. Yang kita khawatir double disaster pada ketika itu kan, bila melibatkan satunya kekuatan yang perlu ada di situlah. Okey, selain daripada itu mungkin Tuan nak berikan juga gambaran yang mana bagaimana rakyat Malaysia pula ataupun penduduk Pahang sendirilah khususnya, mereka perlu bersiap sedia supaya keadaan untuk solusinya menjadi lebih baik. Walaupun kita tak dapat nak elak daripada fenomena ini, kalau kata perlu lalui, perlu juga, tapi mungkin ada penambahbaikan dari segi bagaimana kita menguruskan keadaan banjir itu. Okey, dalam konteks pengurusan banjir sekarang ni, mana bila kita nak berdasarkan kepada personal yang ada dalam Jabatan Bomba, mungkin 100%, ataupun agensi-agensi penyelamat yang lain mungkin tidak mencukupi. Jadi itu yang kita pergi ke arah pendekatan kepada komuniti. Sebab itu dalam tahun ini sahaja kita telah menjalankan hampir 25 kursus ataupun latihan amal bersama komuniti-komuniti setempat untuk membolehkan mereka bertindak atau mendedahkan mereka bagaimana bila berlakunya banjir atau bencana, mereka boleh bertindak di peringkat awal. Sebab kalau kita tengok senario di negeri Pahang, apabila berlakunya banjir, dia akan menyebabkan adanya kawasan-kawasan yang terputus daripada daerah lain. Contoh macam di Teriang ataupun di Bera. Dia terputus daripada negeri Pahang. Kita terpaksa akses melalui udara je kalau boleh. Dari darat memang tak boleh. Jadi kita mengharapkan pasukan penyelamat yang ada di setempat dan juga komuniti untuk membantu mereka. Selain daripada bantuan yang kita terima, kita bawa daripada luar lah. Kesiapsiagaan daripada setiap yang terlibat lah Datuk pastinya. Okey, terima kasih Datuk. Kita nak ucapkan kalau boleh banyak lagi sebenarnya kita nak dapatkan informasi daripada Datuk. Terima kasih juga datang dari Pahang, Penolong Kanal Sujaya Bomba, Datuk Insinyur Teknologis, Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang. Selain daripada iktibar yang perlu kita ambil daripada tragedi hutan limpur Lubuk Yumaran pada tahun 2010, NGO sukarelawan, mereka yang nak bantu, pastikan anda laporkan diri anda terlebih dahulu sebelum meneruskan misi mencari dan menyelamat. Jika selepas ini mungkin ada niat-niat murni yang ingin turun padang jika berlaku fenomena banjir pada kali ini. InsyaAllah perkongsian kita dapat diambil iktibar daripada penonton-penonton di luar sana, dan kongsikan juga bersama dengan kami di Facebook Malaysia Hari Ini tentang mungkin keadaan cuaca anda supaya kita boleh raikan dengan dapatkan informasi terkini, insyaAllah. Okay? Baiklah, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak berhibur bersama dengan satu band ni. Mereka dah bersedia di sana dengan vokalis ni macam Mat Kilau ini. Ya? Okey, seketika nanti hanya di Malaysia Hari Ini.
Ada komersial, ada rock. Singkatan bagi kumpulan rock tanah air bernama Akar yang ditubuhkan pada tahun 1999. Gabungan mantap daripada vokalis Izam bersama pemain drum Bob Akar, pemain gitar Tommy dan bass Poci berjaya menghasilkan 3 album. Bermula dengan album pertamanya berjudul Mentalis, seterusnya album kedua Biar Betul, Akar, Memang Betul dan terakhir berjudul Baru Betul. Sudah pasti, lagu berjudul Biar Betul antara lagu hit yang menjadi kegilaan para pendengar sejak mula diperkenalkan pada 2003 dan malar segar sehingga kini. Biar betul, biar betul-betul, nanti tak payah nak diperbetul. Biarpun kumpulan ini sudah menapak dalam industri seni tanah air lebih 23 tahun, mereka masih mendapat sambutan daripada kalangan peminat menerusi persembahan undangan dan juga sebagai juri pertandingan. Ku tak tahu segalanya, kau buatku terpedaya, atau mungkin tidak sengaja. Dari tenang engkau bikin tegang, hatiku bergoncang, perasaanku goyang. Takut-takut nanti ku terpaut ataupun tersangkut, jangan buat aku serabut. Ku ramu wajahmu, ku dengar suaramu, anggun pesona. Benar atau palsu, aku masih ragu dengan sikapmu. Biar betul-betul, nanti tak payah nak diperbetul. Tidak lagi aku kan merasa sanksi, kirangku memang tepat mana. Macam gula, hati macam cuka, tak usah lagi engkau hendak bermuka-muka. Ku tak tahu segalanya, kau buatku terpedaya, atau mungkin tidak sengaja. Dari tenang engkau bikin tegang, hatiku bergoncang, perasaanku goyang. Takut-takut nanti ku terpaut ataupun tersangkut, jangan buat aku serabut. Kurang wajahmu, ku dengar suaramu, anggun pesona. Benar atau palsu, aku masih ragu dengan sikapmu. Semua satu Malaysia. Biar betul-betul, nanti tak payah nak diperbetul. Tidak lagi aku kan merasa sanksi, kirangku memang tepat mengena. Aku sandaran sewaktu kau kecewa. Akar. Favorite.
My favourite. Dia terus macam terkenang balik semua kisah-kisah lalu. Umur berapa masa tu? Masa tu saya rasa saya form 1 kot. Saya pun dah jawab Comel lagi. Tapi dia sebenarnya masa form 1 kita tak dengar sangat. Dia sekarang yang pergi karaoke ni. Dia lagi macam setiap kali karaoke, playlist nombor 1 ataupun sampai playlist sekarang penutup. nangis lagu tu bang. Okey, tapi sebelum tu kita nak kenalkan balik lah. Mungkin mereka ada yang macam dah lama kan tak nampak Akar dan sebagainya. Ini adalah memang band yang asal lah. Inilah line up asal. Ini line up asal lah. Mungkin nak kenalkan sorang-sorang. Saya vokal Izam. Tommy. Saya Bob. Saya Poji. Masih sama. Akar yang asal. Ada komersial, ada rock. Ada komersial rock. Ya, kan makin jauh ni nampaknya. Sebab kita tak nak melindungi. Okey, kita nak cerita pasal fenomena biar betul. Biar betul masa tu memang satu Malaysia. Memang betul. Alhamdulillah. Memang betul-betul lah. Nak ningkil kau memang betul-betul. Dia bersambung. Kalau kita throwback balik lah. Dia memang betul, baru betul. Memang betul. Kan tiga-tiga lagu jadi. Baru betul. Jadi. Kan? Alhamdulillah. Ada tak lagu yang tak betul? Belum buat. Tak buat lagi. Betul aku lari. Dia cerita yang fenomena betul dulu lah. Okey Yang lah. tak betul nanti simpan dulu kot. Okey, kita cerita pasal biar betul punya fenomena masa tu. Mungkin boleh throwback balik. So waktu lagu biar betul menjadi nyanyian orang ramai waktu tu. Abang Izam. Ya, alhamdulillah lah. Kita pun tak expect. Sebenarnya kita tak expect. Lagu tu pun sebenarnya kita buat demo je. Masa tu masuk vokal, lepas tu dia mixing, mastering, terus Nan cakap dengar radio next week. Terus keluar, terus boom. Terus jadi. Yang keluar tu demo? Dan buat demo. Masa tu dia dah buat siap, saya vokal yang last masuk. Sebelum tu mungkin ada orang lain try. Tapi rezeki tu untuk Akar. So, bila meletup tu kita pun tak sangka tau. Kita pergi berkelah ke apa, dengar budak-budak nyanyi. Biar betul kita dengar lah mak. So, dia macam jadi lagu yang disukai oleh segenap lapisan tau. Macam semua akan minat. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Sampai sekarang sebenarnya dan mereka macam bila melihat kepada yang cuba untuk mengeluarkan lagu dan sebagainya kan banyak yang menjadi reference adalah lagu-lagu kalian lah. Lagu kalian dan sebagainya. Macam mana muzik pada masa tu? Sambutan peminat-peminat bila buat persembahan dan sebagainya secara fizikal. Memang best lah. Momen yang tak boleh nak Tapi dilupakan. lagu tu bagus dia sebab lagu tu dia memang rentak dia macam 60-an sikit. Ala-ala kampung sikit orang kata kan. Tapi lagu tu dia catchy tau. Betul? Dia catchy. Itu yang uniknya lagu biar betul. Memang kalau kita kata rentak dia, kita boleh kata rentak dia rentak lama, rentak kampung. Tapi dia lagu ni trending, lagu ni viral waktu milenium. Lepas tahun 2000 tu yang menjadikan lagu ni viral. Betul. Kan? So selepas itu formula tu digunakan untuk baru betul. Memang betul. Memang betul. So adakah formula tu kekal menjadi? Alhamdulillah, memang betul still menjadi. Sehingga ke baru betul still menjadi. Last kali betul aku lari saya pun hilang. Hilang 17 tahun hilang. 17 tahun dia betul-betul hilang. Dia betul-betul hilang. Manakah Abang Izam duk keluarkan cerita memang hilang? Betul-betul menghilang tu kenapa Abang Izam? Kenapa Akar menghilang? Saya rasa macam Tak maju tak maju lah. Ya, kita maju. Betul ke tak maju? Kita semua depend pada vokal. Tergetik dia, betul ke? Okey, kalau mengajuk pun sekarang dah okey lah kot. Ada. Kawan-kawan ni lah ni bertiga ni pujuk jomlah kan. Cuba Abang Izam ceritakan sikit. Sambung kita minta Abang Bob lah cerita. Tak ada. Apa tak ada apa cerita? Oh tak ada. Okey, macam sekarang ni aktif di mana Akar? Bagi mereka yang mungkin nak menyaksikan kalian, ada buat persembahan lagi ke macam mana? Ni. Ni. Wih, kita paling hampir Ni tiket terus ke? Dapat Ni dia. Kita ada showcase Legend Amal Akar bersama Lestari pada 22 hari bulan Oktober 2022 ni di Klang Executive Club. Kita jemputlah semua makan sambil berhibur. Yang boleh turun makan-makan sambil berhibur. Wow. Yang paling best dia jual macam 10 pack macam tu abang. Ya. Table table. Ya, table. Tapi kalau kita tengok bukan setakat ada Akar, pengacara dia Aidil Abdul Ghaffar pengacara legend. Rengo pun ada. Rengo pun ada. Wow, okey, Lestari dengan Akar. Alright. Abang Akar, mungkin ada ucapan untuk peminat-peminat Akar yang support Akar dari dulu sampai sekarang. Silakan Tommy. Tommy. Silakan. Okey, abang Alright, thank you so much pada peminat Akar yang selama ni daripada sekolah
Sampai sekarang, sampai kita ada beruban ni pun. Bercucu dah, bercucu. Tak lama lagi nak bercucu dah. Dah bercucu dah. Dah bercucu dah. Selama ni walaupun kita on and off. Tambah Zam lah. Ni salah Zam ni. Hilang. Tak apa. Dia sampai ada cicit pun kita masih lagi support Akar. Semua sihat lagi. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Ini dia. Alright. Akar akan perform lagi. Ada rock. Ada lagi satu performance. Jangan ke mana-mana kalau anda nak saksikan penampilan ataupun persembahan khas daripada Akar seketika nanti. Tapi kita nak rehat seketika hanya di Malaysia hari ini. Betul-betul rehat. Akar. Thank you. Baik, kami di Malaysia hari ini nak kongsikan apa yang tertera di hadapan sisipan akhbar kita Berita Harian. Hadapan sekali CEO JLC Hakim kena isytihar harta. Ini bagi mekanisme pengisytiharan harta anggota pentadbiran ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara diperkukuh bagi memantapkan lagi kredibiliti integriti pentadbiran kerajaan. Kat Metro pula, muka depan Metro ada cerita pasal sindiket tipu jual nama artis sebagai pelaris. Pertubuhan NGO ada mendedahkan ada sedikit yang gunakan agama, peringkat kebesaran, nama artis dan katakan dia orang sebagai duta untuk membuat penipuan. Jadi kalau anda nak dapatkan info dan berita lebih lanjut, anda boleh dapatkan semua akhbar ni di kedai-kedai berdekatan anda sekarang. Okey, esok di Malaysia hari ini kita akan bawakan tentang apa pentingnya pemeriksaan kesihatan berkala. Bila last ni buat medical check up ni? Kena check tau. Okey, kesihatan kita yang kita nak tampilkan besok antara topik di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton Malaysia hari ini, yang pergi tengok dekat Facebook, yang tengok dekat TV3. Terima kasih banyak. Kita akan tinggalkan anda dengan ini persembahan. tak sabar. Daripada kumpulan Akar. Selamba Felda. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Aston Ana Felda. Selamba Felda. Ada cerita bukan dongeng. Biar kelantah ayam hutan. Dari utara ke timur, barat, selatan, sekali-sekala turun pekan. Oh, bangun pagi nak pergi kerja, tore getah potong buah. Kerjaku kotor tetapi hatiku bangga. Aku anak panerokan. Biar kelantah yang hutan. Warga emas masih ada, tinggal sedikit yang ada. Warga muda yang perkasa, teruskanlah. Masih jauh perjalanan, masih banyak perjuangan, masih ada yang menantimu teman-teman.